Kristian adalah agama yang mempunyai populasi penganut ketiga terbesar di India. Jumlah peratusan populasi yang mencecah sehingga 2.3% populasi keseluruhan penduduk India telah meletakkan agama Kristian berada di tangga ketiga agama paling ramai penganut di negara tersebut selepas daripada agama Hindu dan agama Islam. Berbeza dengan apa yang mungkin difikirkan oleh ramai pihak, sejarah penampakan agama Kristian di India tidaklah bermula dengan era kolonialisasi kuasa Eropah. Sebaliknya, ia telah pun bertapak semenjak dari ratusan tahun sebelumnya lagi, dari sekitar kurun ketiga Masihi. Di wilayah pesisir pantai Malabar dalam negeri Kerala, India, wujud satu komuniti Kristian yang terdiri daripada kalangan peribumi beretnik Malayalam yang masyhur menisbahkan diri mereka sebagai kelompok Kristian Saint Thomas. Kelompok Kristian yang umumnya menggunakan bahasa Malayalam sebagai bahasa pertuturan harian mereka ini percaya bahawa nenek moyang mereka dahulu telah dikristiankan oleh salah seorang murid Jesus Christ sendiri, iaitu Saint Thomas, sejak daripada kurun pertama Masihi. Mempunyai hubungan rapat dengan gereja Nestoriah atau Church of the East yang berpusat di Parsi sejak awal kewujudannya, komuniti Kristian Saint Thomas ini sebagaimana gereja Nestoriah menggunakan bahasa Suryani sebagai bahasa untuk ritual peribadatan mereka. Selain itu, daripada sudut kitab suci pula, mereka menggunakan Peshitta, iaitu kanun perjanjian baharu yang berbahasa Suryani menjadi Bible mereka. Perbezaan besar antara Peshitta dengan kanun perjanjian baharu berbahasa Yunani yang digunakan oleh kebanyakan aliran-aliran Kristian besar yang lain seperti Katolik, Ortodoks dan Protestan adalah bilangan buku yang terkandung di dalamnya, di mana Peshitta mempunyai bilangan buku hanya sebanyak 22 buah buku, iaitu kurang 5 buah buku berbanding kanun perjanjian baharu berbahasa Yunani. Semasa Portugis datang menjajah India pada kurun ke-16 Masihi, telah berlaku pertembungan antara tradisi Kristian Saint Thomas ini dengan tradisi Kristian Katolik yang dibawakan oleh pihak penjajah Portugis, di mana pihak penjajah Portugis telah cuba memaksakan tradisi Kristian Katolik mereka ke atas komuniti Kristian Saint Thomas melalui persidangan Synod of the Emperor pada tahun 1599. Antara bentuk pemaksaan yang dibuat adalah pengharaman terhadap sebahagian buku-buku keagamaan masyarakat Kristian Saint Thomas dan pengubahsuaian terhadap liturgi tradisional yang digunakan oleh mereka kerana dianggap sebagai bercanggahan dengan ajaran gereja Katolik. Selain itu, daripada sudut institusi kegerejaan pula, keseluruhan masyarakat Kristian Saint Thomas dan gereja-gereja mereka telah diletakkan di bawah pentadbiran dan pengawasan gereja Katolik dengan dilantik uskup bermazhab Katolik bagi menguruskan keseluruhan hal ehwal mereka di bawah wilayah Keuskupan Kodunggalur. Pemaksaan dan campur tangan gereja Katolik Portugis ini telah mengakibatkan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat Kristian Saint Thomas, di mana wujudnya kelompok yang menentang campur tangan dinamakan sebagai Puten Kutukar dan kelompok yang menerima campur tangan dinamakan sebagai Pazhaya Kutukar. Pada hari ini, terdapat sekurang-kurangnya 8 pecahan denominasi Kristian Saint Thomas yang wujud di India, hasil daripada perpecahan pertama yang berlaku pada kurun ke-17 Masihi disebabkan oleh campur tangan pihak gereja Katolik Portugis tersebut. Setiap satu daripada pecahan-pecahan ini masing-masing berpegang kepada aliran teologi dan liturgi yang saling berbeza antara satu sama lain. Meskipun pada aspek pertuturan vernakular, kesemuanya masih menggunakan bahasa Malayalam sebagai medium komunikasi sesama mereka. Daripada perspektif Islam, kelompok Kristian Saint Thomas ini tidaklah dilihat begitu berbeza dengan kelompok Kristian yang lain. Pegangan mereka kepada akidah menuhankan Nabi Isa serta kepercayaan bahawa Nabi Isa mati untuk menebus dosa manusia adalah bersamaan dengan pegangan majoriti kelompok-kelompok Kristian yang lain di dunia ini. Justru, meskipun dianggap sebagai ahlul kitab, mereka tetap dikira sebagai golongan musyrik kerana telah melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحليم العظيم الغفور الشكور العلي